Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin as-sadiqin al-mu'minin al-muhtasibin alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan kepada kita nikmat yang paling berharga, paling besar sekali. Dengan nikmat inilah yang kita akan dapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, itu syurga Allah di hari akhirat nanti, iaitu nikmat al-Islam wal iman. Yang kita dapat beriman kepada Allah dan tuntutan-tuntutan bagi orang yang beriman, dan juga dapat kita beramal mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam harian kita. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Janganlah kita mati kecuali mati dalam keadaan seorang muslim yang sempurna. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, selalu kita dengar sekarang ini berita-berita berkaitan dengan saudara kita, ikhwah kita, umat Islam yang berada di bumi Palestin, di Gaza. Dia adalah saudara kita sebab Allah SWT berpesan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Dia kal jasadil wahid, dia adalah satu jasad bersama dengan kita. Seperti dengan rang-rang andiaukan. Bila sakit dia, sakit kita. Bila sakit dia, kita berjaga malam, menajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya dalam salat-salat tahajud kita dan sebagainya. Sebab karena kita ada ikatan hubungan ukhuwah Islamiah, ikatan dengan jiwa, dengan hati orang yang beriman. Dengan sebab itu kewajipan ke atas kita umat Islam mesti menyelamatkan bumi Palestin. Tajuk kita pada hari ini, bumi Palestin mesti diselamatkan. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, pada saat ini bumi Palestin semakin hari semakin sempit. Hanya tinggal segeting Gaza kalau ditengok dalam peta, dan juga orang panggil di tebing barat sahaja. Umat Islam di Palestin semakin terhimpit dan juga terhapus di bumi Palestin, yang kita sedia maklum sehingga ke hari ini tidak terkira rakyat Palestin yang terkorban dan juga cedera sejak tercetusnya pencerobohan yang dilakukan oleh Yahudi laknatullah alaihim. Kalau kita tengok, sebenarnya bumi Palestin ini mempunyai sejarah sepanjang masa yang kita sedang dengar, selalu dengar. Tamadun
kemajuan manusia di zaman dahulu, sehinggalah ianya menjadi satu bumi hak umat Islam. Memanglah Palestin adalah hak umat Islam, tanah yang suci. Ini adalah mempunyai kedudukan yang istimewa sekali dalam hati setiap orang Islam. Mereka tak pernah lupa kata itu adalah hak umat Islam zaman ke zaman. Dengan sebab itu, keistimewaan Palestin ini disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sejarah yang panjang. Kalau kita nak tengok bumi Palestin adalah bumi yang barakah, yang mana diduduki oleh para anbiya wal mursalin di zaman ke zaman. Nak rayak katanya, nah, bumi Palestin asalnya dia kedudukan fuak Kan'an, fuak Arak, keturunan daripada Nabi Nuh juga. Akhir sekalinya Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah daripada Iraq kepada bumi Palestin. Dia lahirnya anak Ismail di Palestin, kemudian bawa kepada Makkah Al-Mukarramah. Dia binakan satu masjid, Masjid Haram. Bila dia balik ke Palestin, dia lahir pula seorang anak, yang nama Ishak. Dia bina satu tempat Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Keturunan Ishak kepada Nabi Yaqub, kemudian juga pada Nabi Yusuf. Akhir sekalinya Nabi Yusuf ajak daripada Bani Israel pindah kepada Mesir. Di sana ada bumi dinamakan fuak Kan'an. Dia tidak berhijrah bersama dengan Nabi Yusuf, tidak berhijrah bersama dengan Nabi Yaqub, hanya mereka tetap tinggal di situ. Nak rakyat katanya bumi Palestin ini satu bumi yang barakah, dimiliki oleh umat Islam sejak zaman lagi, sebelum daripada Yahudi laknatullah alaihim. Sebab itu Allah SWT pernah cerita pada kita peristiwa Isra' Mi'raj yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah salat di bumi Palestin, yang mana Allah SWT firman Quran Karim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah SWT berfirman yang bermaksudnya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya pada suatu malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang telah kami berkati di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanah-tanah kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi nak rakyat kata barakahnya bumi Palestin itu, Masjid Aqsa, ada fadilat, kelebihannya. Yang mana Nabi kata la tasyuddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidaklah kita orang panggil niat untuk nak pergi beribadat khususnya kecuali 3 masjid. Yang pertamanya Masjidil Haram Makkah. Masjidil Haram ini dapat fadilat kelebihannya 100,000 kali ganda. Neng sen tahu. เหมือนกับเราละหมาดบ้านเราถ้าเราละหมาดมัสยิดฮารอมแค่1 ครั้งเหมือนกับเราละหมาดมัสยิดของเรานี่100,000 ครั้งsatu orang panggil 100,000 kali ganda. Itu Masjid Haram Makkah. Kemudian juga Masjid Nabawi, Masjid Nabi di Al-Madinatul Munawwarah. Kita salat dia sekali sama dengan 1000 kali ganda dengan masjid yang lain. Umpamanya kita duduk di sini semaya 1000 kali, sama dengan semaya Masjid Nabawi itu sekali saja. Sekali berganda kepada 1000 kali ganda kalau kita salat di Masjid Nabi. Dan juga Masjid Aqsa. Masjid Aqsa di bumi Palestin atau Baitul Maqdis. Masjid Aqsa di Baitul Maqdis di bumi Palestin, dia kita salat 1 kali di Baitul Maqdis itu sama dengan kita salat di tempat lain 500 kali ganda. 500 kali, bukannya mudah. Kita semaya 500 kali tempat kita, barulah sekali semaya di Masjid Aqsa.
Itu kelebihan yang Allah SWT kurniakan kepada umat Islam. Karena itu adalah bumi umat Islam. Sebab itu kalau kita tengok orang Yahudi laknatullah, nah setelah mana dia saat ni itu, sebelum pada ni dia tak saya nak masuk bumi Palestin. Lepas pada dia keluar daripada bumi Palestin, nah Bani Israel bersama dengan Nabi Yusuf, bersama Nabi Yakub pergi ke tempat Nabi Yusuf di Mesir. Kemudian setelah mana Nabi Musa alaihi salam berada di Mesir, ketika itu Bani Israel dalam keadaan hamba. Karena mereka kalah dengan peperangan pada ketika itu, maka menjadi hamba. Bani Israel jadi hamba. Qibti itu menjadi tuai bagi dia. Bani Qibti, Fir'aun dan juga orang panggil kumpulan-kumpulan dia, Fir'aun. Kemudian kalau tengok Korun ni, dia daripada Bani Israel. Korun bukan daripada Qibti, bukan daripada Fir'aun. Korun adalah dia sepupu dengan Nabi Musa alaihi salam, anak adik, anak kakak. Dengan orang panggil Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dengan Korun sepupu ya. Dia pandai baca kitab Taurat. Orang laca kitab Taurat, dia boleh hurai kitab Taurat. Kemudian akhir sekalinya kebab kekayaan yang Allah SWT kurnia pada dia, Tuhan bagi pada dia, dia mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Akhir sekali Allah menelankan dengan bumi, kena telai bombing dia, mati dalam keadaan kena telai bombing. Dia panggil Nabi Musa, tak panggil Allah. Ketika dia Nabi Musa duk tengok dia dalam keadaan tergelai sampai sekerat perut, tergelai sampai sekat dada, tergelai sampai sekat tekak, dia panggil Nabi Musa, tak panggil Allah. Sebab tu ahli sejarah mengatakan kalau dia panggil nama Allah, kemungkinan Allah SWT bantu dia ketika itu. Tapi dia tidak panggil, tak pernah panggil nama Allah. Dia panggil Musa, suruh Nabi Musa tolong dia. Akhir sekali bila naik sampai ke hidung, akhir sekali terlai di bumi. Sekali dengan harta dia. Itu sejarah Qarun. Fir'aun tergelai dalam air, kita semua tahu belakang. Jadi nak ayat katanya, setelah daripada Bani Israel dapat diselamatkan daripada genggaman ataupun lailah konflik Fir'aun pada ketika itu, dia selamat pada Fir'aun, dia boleh lakah daripada laut sebelah sana. Nabi Musa alaihi salam diperintah oleh Allah SWT supaya masuk ke bumi Palestin pada ketika itu. Apa mereka jawab pada Nabi Musa alaihi salam? Dia deraka pada Nabi Musa AS bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata mereka itu, qalu, berkata Bani Israel bersama dengan Musa AS, ya Musa, hei Musa, inna lan nadkhulaha abada ma damu fiha. Inna lan nadkhulaha abadan. Kami tak akan masuk ke dalam bumi Palestin selama-lamanya. Madamu fiha, selama mana mereka itu ada. Lagi seteru fok orang panggil Babylon dah ada lagi di Palestin pada ketika itu. Dia rasa fok ni kuat, tenaga dia kuat, dia rasa kata tak kena lawan. Perasaan dia pada masa tu, dia lari daripada Mesir ni rasa selamat dah. Kemudian suruh kita masuk tempat Palestin pula, tempat seteru pula. Tak saya masuk fok dia. Dia katakan dia tak saya masuk pada bumi Palestin. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Fadhhab, kamu gilah, anta kamu ya Musa, wa rabbuka, dan Tuhan kamu, mungkin dengan Tuhanmu, faqatila, mungkin pergi dengan Tuhanmu, aku tak saya masuk. Itu perangai orang panggil Bani Israel pada ketika itu. Yahudi lah ni dah. Yahudi deraka pada Nabi Musa, bukan dia ikut Nabi Musa. Dengan sebab tu, dia kata inna hahuna qa'idun. Kami nak duduk sini, tak saya masuk. Dia penakut. Orang Bani Israel ni, orang Yahudi ni, orang paling takut sekali, penakut sekali. Tapi dia wasa orang panggil, wasa sedap, wasa benar dia ni, kerana dia ada alat senjata yang canggih. Dan negara-negara Eropah, Amerika di bawah ni, orang panggil duk sokong dia tu ialah. Kalau saja fok dia, ya takut, tak ada berani. Bukan dia berani, tak. Kalau umat Islam tu berani,
Nah, benar dia. Benar umat Islam, tapi umat Islam ni menakut juga. Nah, bukan orang Yahudi tu takut sangat, takut dah Yahudi menakut dah, tapi orang Islam takut pula. Nah, orang Islam lemah. Bila lemah saat itu dia kalah dengan Yahudi. Kalau tak lemah semacam zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa Aus dan Khazraj ni orang lemah, orang Arab duduk di Madinah, Arab pada Yaman asalnya. Aus dan Khazraj ni duduk di Madinah, dikawal. Nah, puak dia saat ni tu orang panggil, diperintah, diretah oleh Yahudi, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir yang berada di Madinah pada zaman tu. Karena umat Arab masa tu dia lemah, duk balas sama sendiri. Aus Khazraj ni balas sama, dua beradik asalnya. Asal dua beradik pada zaman, dua beradik tu duk balas sangat. Balas apa-apa ke. Nah, dua terak kuning, balas pergi sama. Pas piye utang. Oh Yahudi, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir jual senjata. Nah, dia wak keles senjata di Madinah, orang khija pia, Aus dan Khazraj khija wak senjata. Orang Arab jadi nak koli dia. Orang Yahudi jadi toke, anak koli orang Arab pada masa tu. Dan orang Yahudi hidup bayar gaji pada orang Arab. Lemah dia. Atau orang Arab juga beli senjata dia. Senjata orang Yahudi. Jadi toke dia Yahudi. Duduk retah, duduk segi ekonomi duduk dia. Amalan reba dan sebagainya. Pada zaman dia belakang. Buat reba, buat kapal sampai Nabi tu. Siapa Nabi paharai reba. Nah, Nabi tu Allah SWT paharai reba. Nah, ayat katanya al-bai'u mithlur riba. Tu ayat Al-Quran kata, jual beli sebuah reba. Karena orang Yahudi kata. Orang Yahudi tabiat dia kata, jual beli supaya reba. Reba nak laba juga, jual beli nak laba juga. Kita beli 10 kok bagai jual 12 kok, laba 2 kok. Reba ni kita wi dia bergetas 10 kok, kita laba 2 kok jadi 12. Supaya Yahudi kata pelik apa dengan reba. Yahudi kata al-bai'u mithlur riba. Bahaya ayat Al-Quran Yahudi kata belah tu. Kemudian Allah jawab kata, nah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Walaupun kata supaya reba sekalipun, oh Yahudi kata jual beli supaya reba, laba sama laba, tak ada pelik apa. Dua tu supaya ya. Tapi Tuhan kata aku pahalkan jual beli, aku pahalkan reba. Tu Tuhan royak. Jawab mari. Walau orang nak kata support tak support pun, Tuhan kata balas tu. Nah, jadi nak support zaman ni, balas tu juga. Nah, kita kata support lah. Biasanya sistem reba, sistem support jual beli ni tak ada beza apa nak laba belaka. Kadang-kadang hak reba lebih murah pada hak jual beli ni lagi. Jual beli dia beli 10 kok jual 15. Reba 10 kok nak 2 kok ya. Nak ayat kata itu cara-cara yang mereka jawab. Kemudian Allah SWT royak betul-betul terang-terang kata halalkan jual beli, haram reba. Tak kira belah mana, sebab jual beli barakah. Reba dia meruntuh. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wahai royak. Nah, pada kita kata yamhaqullahu riba. Orang buat amalan reba ni Tuhan akan hancurkan dia, akan runtuh satu hari. Walau Allah ni tak ada runtuh pun, satu hari dia akan runtuh. Tapi yurbis sadaqat. Kemudian Allah SWT menghidupkan, membiakkan as-sadaqat, zakat. Sebab zakat, orang keluar zakat dia takkan rugi. Orang keluar zakat dia takkan hancur. Kalau ada syarikat-syarikat hancur, cerah tu keluar zakat kedok syarikat ni. Itu kena jaga orang panggil. Kerana amalan reba ni pada Yahudi. Asal dia balas tu. Bila dia orang panggil duk gagah di Madinah, Nabi mari. Nabi dan sahabat-sahabat Nabi dibina oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Dibina akidah dengan kuat. Amalan yang kuat. Menyebabkan kuat golongan Islam di zaman zaman Nabi di Madinatul Munawwarah. Bila kuat golongan Islam, Yahudi nak ada tak boleh. Walau dia kuat, ada senjata banyak, penuh dengan senjata Yahudi di Madinah. Tapi bila Nabi gini, iman dia lebih kuat. Perjuangan Nabi, perjuangan dengan iman, dengan rahmat daripada Allah SWT, tidak menzalimi orang lain. Maka Allah bantukan umat Islam. Bila Allah bantukan umat Islam, perang Nabi saat itu dapat benar semua. Karena perang Nabi dengan rahmat. Nabi perang, masa Nabi saat itu dia perang 25 kali atau 27 kali gitulah, khilaf di antara para tarikh wa muarikh saat itu ada khilaf. Nabi perang
dia bawa orang tentera sendiri, dia di metap ni 25 atau 27 kali begitulah. Sahabat-sahabat Nabi, hak Nabi tak ada baik pergi perang bersama dengan dia ni 38 kali semua. Jadi nak royak atas perang di zaman Nabi ni 65 kali. Hak Nabi tu baik perang sendiri 27 kali. Hak sahabat dia pergi perang dengan Nabi tak ada tu baik pergi 38 kali. Jadi semua 65 kali. Nabi perang 65 kali. Nabi perang 65 kali ni sahabat yang mati syahid hanya 292 orang. 292 orang.ในระยะเวลาการสงครามของท่านนบีเนี่ยจากปีที่2ถึงปีที่9 daripada mula perang Badar sampai perang Tabuk. Perang Badar tahun yang kedua Hijriah, perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Nah, sekitar 8 tahun peperangan Nabi. Jadi nak ayat katanya sahabat yang mati syahid hanya 292 orang, 1%-nya dengan orang panggil tak nak bilangan dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi umat Islam pada zaman itu 101% ที่เสียชีวิตในสงครามnah 1% เท่านั้นเองที่เสียชีวิตในสงคราม Khalid bin Walid tak ada mati dalam medan perang kali. Nah, nak ayat katanya Umar bin Khattab tak ada mati dalam medan perang. Ali tak ada mati dalam medan perang. Masyahid belaka buat dia tu. Nah, Uthman tak ada mati dalam medan perang. Sebab Uthman kena sembelih di rumah dia. Nah, Umar bin Khattab tak ada mati dalam peperangan, kena tikai masa dia sembahyang subuh. Kemudian Ali tak ada mati dalam peperangan juga, dalam medan perang juga. Kena tikai masa dia pergi sembahyang subuh. Jadi nak ayat katanya, nah, sahabat-sahabat Nabi ni bakal sendiri pun kena racun, tak ada mati dalam peperangan kali. 1% ya. Sebab Nabi keluar perang doa sama pada Allah SWT tak saya jumpa dengan musuh. Nabi pergi dakwah nak sebar agama Allah. Doa sama pada Allah tak saya panggil temu dengan musuh. Tak saya perang, bukan Nabi nak perang dak. Tapi perang Nabi kan terpaksa, kerana orang nak bunuh dia, orang nak halak, orang nak sekat, nah, dakwah Islam, perang. Itu zaman Nabi. Dan juga musyrikin hak matinya 1022 orang. Musuh Islam mati 1022 orang. Kira mari 2% ya. Orang Islam syahid 1%, orang kafir mati 2%. Dalam peperangan Nabi sezaman Nabi hidup. Sezaman Nabi hidup. Kemudian kalau tengok peperangan yang jahat daripada Palestin, daripada orang panggil Yahudi laknatullah ni. Ya bom orang panggil hospital baru-baru ni yang mula 47 tulah baru ni. Nah, serangan dan sebagainya. Jadi bom hospital satu hari sekaligus bom. Kanak-kanak, orang perempuan, orang nak beranak perut besar dan orang tua di hospital 800 orang mati sekaligus. Yang dia bunuh. Lepas tu learning ni akar tu baik. Nah, pada hari ni akar tu baik orang panggil 7,000 orang lebih mati dalam peperangan. Nak royak katanya kejar dia bukan perang bunuh orang tentera saja dak lah. Yang dia buat segala-gala. Budak duduk terima zakat, duduk orang panggil, duduk terima sedekah, dia bom boleh. Mati habis kacau habis budak-budak, hancur. Nah, ya bom boleh. Ya bom ni sengaja ya, sebab yang nampak. Dia tengok. Lalu orang panggil suluh dia tu nak bom tu mana? Orang dia semaya apa dia bom? Itu cara yang orang panggil sangat zalim sekali perbuatan orang panggil Zionis. Nah, sangat zalim sekali. Jadi nak ayat katanya semenjak daripada dia ambil bumi Palestin pada tahun 1948 ni, ya, yang United bui pada dia saat itu. Nah, bui pada dia pada masa tu. Masa orang panggil dia basang satu pakai bersorak. Nah, dia so naik kata nak orang panggil letakkan satu negeri Israel sebab tak ada negeri for Yahudi. Zionis ni ya gimana-mana orang murih belaka. Masa perang dunia pertama ni tahun 1914 tu dia pakat dengan fuak-fuak orang panggil fuak-fuak Angkrit, kemudian pula orang panggil Francis, Rusia dan sebagainya. Pantamit tu, fuak-fuak dia sampai Pantamit tu, fuak-fuak dia tu.
Dia masuk dalam meninggal lawan Jerman, sedangkan Ford dia duduk dalam Jerman. Sebab tu masa Perang Dunia yang kedua, Hitler murid sangat pada dia tu, bunuh habis pokok tinggal ada apa orang pokok Yahudi. Sebab dia karuk. Nah, jadi karuk, dia duduk dalam orang panggil Jerman ni, dia bunuh Ford Jerman. Dia jadi tentera Jerman, dia bunuh sesama tentera dia. Kerana dia nak pada bumi Palestin, dia janji dah dengan orang panggil, nah, orang dengan Angkrik dan sebagainya, kata dia nak bumi Palestin. Lepas tu tahun 1948 dia boleh ambil bumi Palestin tu. Walaupun orang Islam tak mau, masa Utsmaniyah, masa Sultan Abdul Hamid Al-Thani saat itu, tahun 1998 pernah pergi minta di Turki nak bumi Palestin. Tapi Sultan menjawab kata, Khalifah jawab kata, hak ning saat itu adalah miliki umat Islam, tak boleh nak jual, tak boleh nak beli, tak boleh nak gapo dia. Miliki umat Islam, tak boleh ambil. Mu nak boleh nak terima ni bila Islam lemah. Sungguh bila Islam lemah dia boleh ambil lah bumi Palestin. Bila Islam saat itu farak watasud semua saat itu, nah kena becak jadi negeri kecil-kecil daripada 16 negeri ni, jadi negeri kecil-kecil. Dulu satu negeri Kuwait, Saudi, nah Mesir dan sebagainya, Sudan dan sebagainya, dulu satu negeri ya bawah Utsmaniyah, gagah umat Islam. Bila pecah-pecah tu 16 negeri ni dia boleh takluk dan sebagainya. Kemudian dia ambil mari tahun 1948 saat itu, sampai kalau ni tak banyak mana dah mati. Dengan serai-serai dan nak hari. Itu kejahatan yang dia laku kepada umat Islam pada sekarang ni. Sebab tu, nah, selama mana umat Islam lemah, selama tu dia boleh menjajahkan umat Islam. Nah, bila umat Islam boleh bersatu, nah umat Islam gagah, nah akan melawan ni dia. Macam zaman Nabi, nah halau habis fok dia tubik daripada Madinah. Nah, kerana dia menyalahi janji. Nabi janji molek-molek dengan dia. Nah di Madinah dia menyalahi janji. Bila menyalahi janji, tubik Bani Quraizah pun, tubik Bani Qainuqa, tubik Bani Nadir, semua tak ada sarah habuk pak Yahudi. Hak laknatullah, hak duk orang lawan dengan orang Islam. Ada di kalangan Yahudi tapi orang kafir zimmi. Hak duduk bawah perintah Islam. Adalah. Zaman Nabi bukan hak Bani Quraizah Qainuqa Nadir ni tubik habis, tak ada Yahudi di Madinah, ada. Tapi ada orang panggil duduk bawah perintah Islam. Nabi biasa keluar zakat pada kafir zimmi daripada orang panggil Yahudi dan sebagainya. Jadi nak ayat kata semua saat itu, nah perkara yang berlaku di bumi Palestin sekarang ni satu kekejaman, satu kezaliman. Nah bila zalim ni, insya-Allah lah Tuhan akan balas pada mereka itu. Karena Tuhan tak taruh orang zalim atas dunia ni. Nah tapi hanya boleh tak sampai masa lagi, boleh jadi Tuhan nak uji umat Islam, kata kita ni setara mana dengan mereka itu. Kita boleh bantu dia setara mana, kita boleh tolong dia setara mana. Nah sedangkan dia bersama dengan kita, nah bersama dengan orang Palestin saat itu yang dia panggil dia bunuh setiap hari orang Islam. Sebab tu kita umat Islam ni kena pakat jagalah nah bumi Palestin itu kadar kuasa kita. Yang kita orang panggil umat Islam ni, hendaklah kita meyakini bahawasanya mempertahankan dan menyelamatkan Masjid Aqsa adalah tuntutan akidah. Tuntutan akidah. Kalau kita tidak wasa sikit habuk perasaan kita, nah dengan orang panggil bumi Palestin saat itu, kita kena cek email kita lah. Sekadar mana apa persen dah email kita tinggal dalam diri kita. Kemudian kita umat Islam ni wajib kena bersatu dan berganding bahu untuk membina kekuatan umat. Nah, bagi mempertahankan maruah umat Islam. Baik dia kejar umat Islam. Dia hina umat Islam. Dia kata umat Islam penakut, umat Islam dhaif dan sebagainya. Kemudian juga umat Islam hendaklah menghulurkan derma. Itu mesti. Nah, sebagai bantuan termasuk doa kita, nah setiap hari, setiap malam kita doa pada Allah SWT supaya menyelamatkan nah umat Islam di bumi Palestin. Nah, untuk membantu nah pemimpin nah Palestin dan Masjid Aqsa saat itu, kita kena mendermakan. Itu kewajipan ke atas kita masing-masing. Ada banyak sikit-sikit. Nah, mengikut kadar kuasa kita, sebab Tuhan tahu kita kuasa banyak mana. Kemudian umat Islam hendaklah sedar bahawa tugas untuk mengembalikan kekuasaan Al-Quds dan juga Masjid Aqsa adalah tanggungjawab semua umat Islam dunia ini. Nah, bukanlah hal panggil tanggungjawab umat Islam di bumi Palestin saja, tak. Kita umat Islam seluruh dunia, nah wajib bersama dalam kita membersihkan atau menyelamatkan
bumi Palestin itu daripada cengkaman Yahud laknatullah alaihim. Dengan sebab itulah kita kena pakat jaga diri kita masing-masing. Kuatkan iman kita. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umat Islam seluruh dunia dapat menyelamatkan daripada genggaman musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil 'ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyya bi taqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma 'alaika bil yahud al mu'tadin Allah alladhina qatalu ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al ad-da'irata 'alaihim. Allahumma anjil ikhwanina al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma taqabbal minhumul syuhada washfi mardahum wal jarhahum. Allahumma kun lahum auna wa la takun alaihim fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala al-yahud wa man awanahum minal kufari wal munafiqin. Allahumma wahid sufufahum wajma' kalimatahum ala al-haqqi ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis salah.